Tuan Ashraf, nanti boleh tak share shortkey tu, dia membantu juga. Boleh. Kita akan bagi kat mana nak dapat benda tu. Boleh share kat skrin. Tak boleh share lagi ni skrin. Tunggu sekejap. Host disable participant screen sharing. Mungkin tak boleh nak share lagi chat ni. Tim. Boleh. Boleh. Okay, sebelum tu tak apalah, saya nak sambil-sambil tu saya nak perkenalkan. Sebelum ni saya perkenalkan diri saya lah, yang mungkin ada yang tak tahu lagi. Saya Ashraf Reza daripada Graphisoft. Graphisoft ni adalah developer yang create this Hakikat punya software lah. Hakikat ni dia adalah BIM software. Okay. Hari ni bersama dengan saya Cik Zaid Ismail daripada Graphisoft juga. Okay. So Cik Zaid Ismail daripada Graphisoft, tapi dia base dekat Singapura. So sekarang ni dia join kita punya session. So mungkin Cik Zaid nak bagi sepatah dua kata sebelum kita start. Okey, Assalamualaikum. Okey, mungkin saya dari apa yang saya dengar tadilah, mungkin ada beberapa belum ada keyakinan diri kepada tuan-tuan semualah. Okey. Ini CAD software ni, BIM software ni semua dia, kalau kita tengok daripada pengalaman saya lah, dia sebagai tool saja, sebagai alat. Okey, saya cerita saya punya sejarah. Saya mula daripada CAD tahun 91. Waktu tu kita buat drawing, sketch semua pakai drafting aja, pakai board. Okey, dari situ bila kita kita ada interest, kita punya kegemaran tu, kita akan usaha. Kita belajar, tak payah nak pergi course pun. Kebanyakan software yang saya belajar pun saya tak pergi course. Lepas tu bila dah belajar pakai AutoCAD, lepas tu saya belajar pakai FastCAD, saya belajar pakai IntelliCAD, banyak CAD lah. Okay. Lebih banyak saya tahu lebih bagus. Okay. Ini daripada saya punya pengalaman lah. Lepas tu bila tahun 2001 BIM datang di Singapura tu, Revit. Siapa yang pernah dengar Revit atau pernah pakai Revit? Kalau Revit ni, kalau kita nak belajar lagi susah. Dia lagi susah. Lepas Revit, saya belajar SketchUp. SketchUp pun sama macam tuan saya kata, saya pick up macam gitu je. Lepas saya sebenarnya SketchUp certified trainer. Yeah. So, pasal saya dengan SketchUp jual SketchUp, conduct training, support daripada 2001 sampai 2018 lah. 17 tahun. Bila Graphisoft offer saya, bila Graphisoft offer saya job ni, sebenarnya saya nak compete dengan Graphisoft ni, dengan Hakikat. Tapi kita tahu SketchUp ada dia punya kelemahan. Jadi bila saya try, untuk design yes, dia bagus. Tapi untuk buat design sampai kita buat submission, sampai construction, dia tak boleh. So bila saya tengok Hakikat ni, saya ingat mula-mula bila dia offer kan, saya pun cubalah. 2 minggu saya cuba, makin saya cuba, saya makin jatuh cinta. Lepas tu, kita orang Islam kan, kita pun beristikharah. Lepas tu datanglah suara, Zaid, you cannot beat them, you join them lah. Kalau kau tak boleh lawan dengan diorang, pintu dah terbuka, engkau join them lah, bantu kawan-kawan yang lain yang nak. Pasal dekat di Singapura ni, setiap projek kalau kita nak buat submission mesti melalui BIM. Suka tak suka pun kena pakai BIM. Kan? Jadi sama ada pakai Revit atau Hakikat. Jadi siapa yang nak menyusahkan diri sendiri, pakailah Revit. Kan? Kalau Hakikat ni dia mudah. So pada saya ni Hakikat ni dia macam
SketchUp tapi dia BIM. Siapa yang tahu pakai SketchUp, dia akan pakai ArchiCAD macam gitu je lah. Dia punya mudah ni. Tetapi kita nak kena ada interest lah. Interest apa bahasa Melayu lupa pula. Terus apa? Kegemaran. Kegemaran. Mesti nak ada itu. Macam bila kita sudah okeylah kita cakap minat. Bila kita berminat kepada kita berbual pasal real life, kita jumpa satu Bambang ke apa kan. Kita minat, mesti kita nak contact. Bila kita nak contact, kita nak minta contact, kita mesti nak berhubungan dengan dia. Jadi software pun sama. Kita berminat dengan dia, kita nak berhubung. Kalau boleh setiap sehari macam mana kita sibuk pun 15 minit pun dah adilah kita pegang dia. Macam mana aku nak erase, nak draw tembok ni, macam mana aku nak buang tembok ni. Ini sama lah. Lepas tu bila dah jatuh cinta baru kita bernikah. Macam gitulah cerita dia, kan? Kan. So tak kenal maka tak cinta lah. Jadi software yang ArchiCAD ni dia satu software BIM yang sangat-sangat membantu untuk kontraktor. Seriously. Dia betul-betul membantu, bukan untuk designer aja, untuk kontraktor pun. Jadi daripada pengalaman saya lah, saya pun dah jadi datuk kan. Umur pun dah 50-an. Jadi saya tengok, saya dah banyak guna software. Ini ArchiCAD ni software gila ni memang mampat ni kan. Jadi yalah, setakat ni untuk kontraktor kan, ArchiCAD memang sesuai. Memang paling mantap lah. Jadi itu sajalah. Okey, saya serahkan balik pada Tuan Ashraf. Terima kasih Cik Zaid. Untuk untuk pengetahuan semua, Cik Zaid adalah daripada Graphisoft. In charge mainly saya dengan Cik Zaid lah akan in charge untuk ArchiCAD untuk satu Malaysia ni. So Cik Zaid dia based more to technical part. So any yang soalan yang susah, yang pelik-pelik teknikal nanti boleh tanya dia. Okey. Okey, cuma saya nak share saya punya screen dulu sebelum tu. Sebab saya tengok ada a few daripada kita yang ada masalah berkenaan dengan installation kan. Okey. Boleh nampak saya punya screen sekarang? Nampak. Boleh komen ke nampak ke tak? Ada. Nampak. Okey. Okey, sekarang ni dengan saya tadi yang Cik Zaid lah, Zaid Ismail daripada Graphisoft, daripada base dekat Singapura, tapi kami adalah yang in charge lah untuk satu Malaysia yang menggunakan pakai di software, ArchiCAD software. Okay. Kita highlight balik yang untuk last session kan, kita ada buat talk about apa maksud BIM ni kan, sistem maklumat BIM, model berinformasi, maksud dia macam mana, and then susah ke senang, apakah komponen dia. Saya rasa most daripada kita punya yang join sebelum ni ada try lah. Sebab sebelum tu kan kita dah bagi tahu untuk download trial dan install kan. Tapi saya tengok ada masalah, mungkin ada yang tak dapat nak install, sama ada dia tersalah download, pergi download yang Apple punya, pergi install dekat Windows, ataupun sebaliknya dia akan ada masalah lah, tak boleh nak install. So mungkin saya akan highlight sekali lagi. So dekat sini boleh layari dekat ni https://graphisoft.com/try-archicad. Dekat Google ke kan, boleh ambil website ni masing-masing semua, then letak dekat Chrome ke Internet Explorer je kan, download. Kalau tak boleh ataupun scan this QR code. Nampak ada QR code kan, boleh pakai phone je. Pakai phone, ambil gambar, nanti dia boleh scan QR code tu, terus pergi ke link yang untuk download. Okay. So bila download je, dia akan keluar website ni. Nampak tak dia tulis yang dekat ni kan, dia ada try ArchiCAD now kan. So make sure select a business professional. I will be using ArchiCAD as a business professional lah, sebab kita business kan, kita bukan teacher ataupun student. Tapi kalau student dia boleh select student version lah kan. So bila select dia business professional, dia first kena register dulu. Sama ada kalau dah ada email yang register sebelum ni, terus sign in lah. Tapi kalau tak ada, klik
get your own Graphisoft ID. Maknanya bila kita klik yang warna oranye ni kan, dia akan pergi ke next step. Next step lepas isi apa semua kan, letak nombor telefon. Kita tick yang ni dua kan, yang I have read and accept, I allow Graphisoft semua ni. Klik request trial license. Okay. So bila sampai ke step ni, ataupun saya nak undur balik cuba ambil gambar. Kalau siapa-siapa yang tak ambil gambar, boleh ambil gambar, ambil QR code ni. So senang nak download nanti. So bila download, pastikan download yang trial, jangan demo. Demo nanti tak boleh nak save project tu. Okay. So download yang trial version punya 30 hari. Okay. So bila sampai tak step ni, masuk nombor telefon apa semua, klik request trial license kan. Lepas tu dia akan pop up dengan download and start. So yang ni yang step important yang kita kena make sure kita download installer yang betul lah. Untuk sebelah kiri tu Apple, untuk MacBook ataupun yang pakai Apple punya komputer, dia download yang sebelah kiri lah, ArchiCAD 24 International kan. Tapi untuk yang Windows kena download yang sebelah kanan punya. Kena klik yang sebelah kanan. Okay. Klik yang tu dia akan download installer tu, lepas tu nanti install. Installer tu dia akan install ArchiCAD dekat laptop ataupun desktop masing-masing lah. Okay. Lepas tu automatically boleh check email masing-masing. Bila dah check email masing-masing, sebelah kanan tu dia akan sampai macam email yang tunjuk pasal ArchiCAD ni dengan dia bagi serial number. Okay. So nanti boleh pakai serial number ni bila kita first time buka ArchiCAD. Sebelah kiri tu nampak kan, bila first time buka ArchiCAD dia akan pop up dengan ni dalam ArchiCAD license not found, dia akan cakap macam tu kan. So make sure klik trial education serial number yang tengah tu kan. Tanda yang tengah, lepas tu tekan continue. Bila tekan continue, dia akan minta kita masukkan trial ataupun education license tu lah. So copy daripada email tadi yang dapat, paste ke sini serial number. Okay. So bila dah paste, then boleh terus pakai lah. Try untuk guna untuk buat projek, okay, apa semua kan. Okay. So mungkin saya nak highlight sebenarnya dekat ArchiCAD kita punya file ni yang saya, kalau tuan-tuan ingat sebelum ni, kita bukan hanya ada ArchiCAD as a macam authoring tool lah untuk kita buat model kita punya bangunan kan. Sebenarnya dalam tu kita ada benda-benda lain juga, macam contoh BIMX dengan BIMClub. So BIMX, BIMClub ni saya rasa saya tak berapa highlight sangat, tapi BIMX saya ada highlight kan. Macam mana lepas kita buat model tu, kita boleh buka daripada phone kita, boleh tengok model bangunan tu kan. So Graphisoft ecosystem ni mainly dia ada 3 basic ni. So nanti nak kena mungkin ada masa kan, cuba Google tengok. Saya cuba highlightkan setakat yang boleh apa yang kita boleh dah faham lah daripada session ni. Tapi sebenarnya kita dah highlight kan sebelum ni, just nak ingat balik je. Okay, mungkin kita boleh pergi ke next step, terus to the kita punya software lah kan. Okay, saya mungkin close the sharing, saya share saya punya tiket. Okay. Okay, sekarang ni boleh nampak tak saya punya tunjuk. Sekarang ni saya ada buka satu file tiket. Okay. Semua boleh nampak? Boleh komen kalau nampak. Ataupun sebelum kita start, kalau ada pertanyaan apa-apa boleh tanya sekarang. Okay. Okay, boleh nampak Zaid? Boleh nampak? Nampak. Okay. So sekarang ni masing-masing dah buat model kan, model bangunan kan. Saya tunjuk ini contoh daripada 3D nampak macam ni. So bangunan ni bangunan 2 tingkat kan. Saya nak bagi some tips and trick lah bila kita buat model ni contoh kan. Okay. Sebelum saya tunjuk kan, mungkin ada soalan apa-apa yang nak highlight, nak tanya, boleh tanya sekarang. Dia tak payah formal sangat, dia free formal je. Kalau ada soalan ke apa boleh tanya terus. Okay.
Okay, sekarang ni saya mungkin ada some mungkin dekat Suara especially putus-putus dekat lah. sorry, Suara putus-putus. suara putus-putus. Hmm. Putus-putus Zaid. Putus-putus Cuba. juga. Tak, saya check mungkin saya punya connection. Boleh dengar sekarang? Ada putus-putus lagi ke? Okey. Internet ni tak menentu juga kadang. Okey. So ingatlah shortcut. Siapa boleh bagi tahu shortcut untuk pergi ke 2D apa? Kalau siapa yang join hari tu. Boleh komen kan? Shortcut ke 2D apa? Nak pergi ke layout plan. Okay, ingatlah shortcut ke layout plan F2, shortcut ke 3D model F5. Dia boleh cepatkan lah masa kita buka KiCad kan. So sekarang ni tips and trick yang saya nak ajar bagaimana kita nak buat, let's say bumbung sebelum ni kita pakai Magic Wand kan. Bila kita buat bumbung kita guna automatic, dia boleh follow bumbung punya design and then dia boleh buat automatic bumbung jenis macam contohnya contoh kita cari dari reference lain. Okay, something like that first kita try. Kalau ingat lah, kalau masing-masing ingat semua kan. Sebenarnya ada satu benda lain yang kita boleh buat daripada design kita ni. Even bumbung yang kita dah buat sekarang ni kan, contoh saya tunjuk sekarang ni, saya ada bumbung kan. Mungkin saya ubah sikit dia punya material bumbung kan, kita bagi nampak cantik sikit. Kita mungkin pakai roof French thread, okay. Papan tepi, kita pakai mungkin color dark grey kan, bawah kita nak pakai color okay. So saya ada satu bumbung kan. Say lah kalau kita dah buat bumbung kan, bumbung kita ni mungkin dia tak penuh. Sepatutnya bangunan kita macam ni kan. So sepatutnya bumbung tu kena pergi sampai ke sini kan. So sebenarnya dekat sini antara tip and trick dia, dekat KiCad ni bila kita klik bumbung ni ada line biru ni kan. Sebenarnya dekat line biru ni kita boleh adjust. Contohnya macam ni, saya cuba tarikkan dia, nampak automatic dia akan follow bumbung punya apa? Dia akan ikut lah bila saya letak kat sini kan. Dia akan automatic follow, nampak? Automatic follow kan. And then saya nak buat perubahan sikit dekat bumbung ni. Mungkin saya boleh tambah dekat line biru ni kan. Saya boleh tambah dot ataupun note dekat sini. Bila klik dekat line biru kan, dia akan pop up dengan contoh banyak kan info yang kita boleh klik. So pilih yang pertama. Bila pilih yang pertama ni, kita boleh letak point kita tu dekat main B dekat sini. Untuk saya gerakkan bumbung ni jadi macam tu lebih kurang. Bila saya buat kan. Okay, lebih kurang. So bila saya gerakkan macam tu kan, dia akan follow profile bumbung tu. So rumah kita nanti dia akan jadi cantik lah, nampak dia punya bumbung kan. Ni antara quick one lah. Maknanya kita tak perlu nak di apa panggil, macam kita terpaksa buat balik semua kan. Dan bumbung yang dah ada ni pun kita boleh adjust kalau kita okay. Dia macam freeform. Cuma pastikan first select bumbung yang kita nak adjust dulu, then baru kita gerakkan kita punya bumbung tu untuk adjust dalam bentuk macam mana kita nak. Kan? Saya klik yang biru ni kan. Ingat klik dekat line biru, mana-mana line biru, dan kita boleh adjust, nampak? Kan? Based on yang kita nak lah. So bila kita dah buat benda ni, automatic dekat 3D pun kita kan. Nampak kita punya design rumah kan. 3D kita ada. Even dekat sebelah kanan tu nampak anda dia tulis elevation. Elevation ni maksud dia kalau bahasa Melayu pandangan lah. Kalau yang biasa architecture dia akan tahulah elevation maksud dia apa kan. Pandangan. Cuba klik let's say pandangan elevation. Kita akan nampak lah bangunan kita tu tadi kan. So dia sangat cepat. Mungkin siapa-siapa yang dah buat dalam sesi ni mungkin boleh share. Cik Arimi boleh share ke design ke apa yang dah buat? Tak, saya nak buka yang itu hari punya tak boleh buka. Saya double klik dekat situ. Double klik. Boleh tunjuk tak macam mana dia punya arrow yang keluar? Boleh tunjuk.
Jadi pada siapa yang dah pernah pakai AutoCAD lah, pakai 2D CAD, kalau kita tengok macam mana bumbung tu bergerak tu, bukan senang tu kalau kita nak bikin apa pakai 2D software je gitu. Nak kena tukar sana, nak kena tukar sini. Sini Ashraf tarik je semua dia ikut. Semua dia ikut sekali kan. Semua dia ikut. Ya. 4 guru sekali dia ikut. Okay, sekarang ni saya nak bagi nampak cantik sikit. Saya mungkin letak tia kat sini. Dia keluar sini je bang. Okey. Oh, Itu dah okey. mungkin Zaid boleh ajar sekejap. Boleh tolong? Okay. Ada gambar dia tadi. Mana gambar tadi? Ni dekat, mungkin boleh buka. Saya pun nampak. Pula. Tak nampak, nampak punya skrin je. Buka. Buka. Kita cuba pergi file new. Dah boleh buka? Mungkin sebab tak select. Dah. Boleh kan? Okay. Boleh? Boleh Cik Alim ni? Okay. Okay, sekarang ni saya nak boleh ke go to one maybe tips and trick. Macam mana kalau kita nak buat tangga? Saya tak pernah ajar lagi kan. Sekarang ni saya ada two story building kan. Saya nak buat tangga dari ground floor pergi ke first floor. Biasanya kalau nak buat design tangga ni yang menyakitkan kepala lah. Macam cakap. Lah. Sekarang ni mungkin saya try buat nanti masa-masa lepas ni boleh try lah dekat rumah nanti ataupun okay. Dekat sebelah kiri ni bila saya mungkin besarkan sikit saya akan nampak dia punya nama elemen yang kita nak pakai untuk buat model kita lah kan. Okay, let's say sekarang ni saya tekan dekat sini antara salah satu elemen yang ada dia tulis stair. Nampak? Stair kan? Even kalau kita tekan dekat corner sebelah kanan ni bila kita klik dia kan dia akan ada type of stair yang kita boleh pilih untuk buatkan kita punya model tangga kita nantilah. So untuk yang first ni saya nak pilih kita pakai concrete stair without finish je. Kita pakai yang tak ada apa panggil finishing lagi. Kita ambil yang concrete je kan. Senang untuk kita guna sebagai reference. Sebab kemudian kita boleh ubah dia punya type of stair tu kemudian. Okay, yang penting kita buat model stair tu dulu ataupun tangga lah kan, let's say. Sekarang ni saya select tangga ni kan. Okay, lepas saya select tangga automatic pastikan dia select stair dan dekat atas ni menunjukkan tangga lah kan, tangga punya setting. Okay. Sekarang apa yang saya nak buat, saya nak dekat bahagian mungkin dekat corner ni saya nak buat tangga. Okay. Okay, mungkin saya guna line ni sebagai reference line. Mungkin saya klik yang ni. First time bila kita klik je kan, dia akan keluar nampak macam
macam tangga lah kan. So tapi dia keluar, nampak? So macam mana nak tukar kan? Dekat atas ni nama dia baseline, kita perlu ubah keluar ataupun ke dalam. Nampak kan? So let's say sekarang ni saya pilih ke dalam. So automatic dia masuk ke dalam, nampak? Okay. So apa yang kita boleh buat, ada 2-3 cara lah kan. Ni salah satu cara. Let's say sekarang ni saya nak buat straightforward. Saya punya tangga ni terus pergi sampai ke ujung sini. Kan? Ke ujung sini, klik. And then terus corner ke sebelah sini. Okay? And then bila sudah corner kan, saya cari mungkin around maybe this place ke kan, kat sini ke kan, ataupun kat sini. Okay, dan klik. And then pastikan kita klik sekali lagi point yang sama kan. So automatic kita akan ada tangga, nampak? Bila saya maki kan, contoh saya klik yang ni kan, saya maki. Tengok daripada maki ni macam mana bentuk dia. Tengok saya dah ada tangga, nampak? Dah ada tangga. Semua atas ada selah kan. Apa yang tu kita boleh ubah kemudian. Yang penting tangga ni dah siap. Okey. Tangkap lah semua. Ada soalan boleh tanya saya lah. Okey. Satu benda yang kita boleh check lagi bila kita tengok tangga ni kan, sekarang saya masukkan dia punya section view, kita nak dapat tangga ni bentuk macam mana. Saya letak kat sini, pandang ke sini, dan saya buka section view, tengok macam mana bentuk dia tangga tu. Dan nampak tangga kan, bentuk dia macam ni, naik ke atas. Yang ni penting ni, bila kita nak buat construction nanti kita nak kira anak tangga ni cukup ke tak apa semua kan. So yang ni dia akan ikut rule base yang betul punya. Contohnya saya bagi, mungkin kita naik ke tingkat 1 kan. Okay, sekarang ni tingkat 1. Saya nak select slab ni, saya nak buat dia punya lubang. So tangga ke bawah ni dia tak menghalang lah. Contoh mungkin saya nak hide. Saya nak buka quick layer, senang saya nak hide bumbung dulu. Okay. Kemudian kita masuk sekali dengan bumbung. Kita pasang. Sepatutnya bumbung ni duduk dekat aras bumbung. Sekarang saya tukar. Second floor. Set ni 0. Okay. Okay. Sekarang saya ada kena ubah something sikit. Seperti ni. Okay, sekarang ni kan ada slab kat sini kan. Tadi kita tengok tangga tu cross macam tu je. Slab tu macam mengganggu kan. So sekarang ni saya nak delete slab ni. So nak delete slab ni senang je. Klik dekat point corner ni kan yang ada macam ada point. So sekali select slab dulu kan. Select slab. Lagi select slab yang kita nak buang dia punya slab tu, klik any one of the point kat sini, contoh yang ni kan. Jadi sekarang saya cuba delete. Nanti bila saya klik mungkin macam tu lebih kurang. Kalau saya nak klik buang bahagian ni je. Okay. Mungkin situ. Okey, kita buang dia. So sekarang ni dekat sini dah slab sampai ke situ je lah, dia tak terus dia punya tangga kan. So bila saya potong sekali lagi, okay, kita nampak sekarang ni kat sini dah ada kan. Okay, dah cantik kita punya tangga. Tangga mungkin tak betul, kalau tak betul kita boleh betulkan kan. Even let's say tangga ni kita dah siap kan, tiba-tiba kita nak adjust, kita still boleh adjust dia. Contohnya kita nak move, kita nak gerakkan dia ke depan sikit. So pastikan bila klik point ni kan yang point ni yang dia ada macam simbol bergerak kiri kanan kan. So, bila kita gerakkan nampak tangga tu pun bergerak. Ni kalau pakai manual AutoCAD biasa ni atau bila lah boleh buat benda ni siap je. Tapi benda ni boleh buat sekejap je. No, later. Ya, later. Okay, saya tengok saya buka sekarang ni. You
Okey. I message her already. I'll see. Okay. I'll handle that. Ada soalan? Semua? Ada soalan tak? Cik Arimi okey? Cik Ahmad Syahir, Cik Fadil, kena try. Jangan lupa install dengan try baru kita tahu benda ni boleh buat ke tak boleh buat. Penting ni nanti bila nak buat presentation dekat kita punya prospect ataupun klien kan. Ada tunjuk macam ni, saya boleh bagi tahu confirm close deal. Kan? Kita tengok macam ni kan, wow nampak detail dia punya rumah macam mana kan. Okay, sekarang ni saya nak bagi tips, another tip and trick. Let's see, bila kita dah siapkan tangga ni kan, saya boleh pergi ke setting tangga. Okay. Lepas tu dekat atas ni ada macam simbol star kan, saya klik je simbol star tu. Mungkin saya nak tukar jenis macam lain tangga tu kan. Contohnya saya nak pilih concrete stair timber finish. Contohnya ni kan, saya select ni, saya klik apply. So, bila saya klik apply, saya klik OK, tangga kita tu automatik bertukar. Nampak? Dan dah tak payah redraw balik. Pakai je favorite yang dah ada tu. Okay, ni favorite untuk dekat ArchiCAD semua elemen ada favorite. Contohnya lain, contoh saya select wall ni kan. Saya select wall ni. Saya pergi ke setting wall. Dekat atas nampak ada simbol favorite tu kan, simbol star kan. Bila saya klik star ni, dia ada yang pre-built, yang punya, yang dah ada dekat sini. Kita boleh pilih salah satu. Cuma untuk next nanti, mungkin kalau ada masa saya akan ajar lah macam mana nak savekan favorite ni. Favorite ni senang lah, maknanya bila kita dah ada favorite kita nak buat apa pembangunan nanti, kita ambil favorite ni je lah untuk buat bangunan kita. So tak payah nak setting balik satu-satu kan. So senang kerja. Sekarang ni let's say dekat tengah tu saya nak tukar concrete punya wall kan. So just klik yang ni, klik apply, klik OK. Klik continue. Okay, automatic kita punya wall dah tertukar jadi concrete wall lah. Aku check tengok macam mana. Mana concrete wall tu? Concrete wall. Ni nampak concrete wall kan? Cuma mungkin saya nak balik tengah. Okay. Nampak? Okay. Ada soalan apa-apa lagi? Okay, mungkin maklumat ni penting juga. Contoh saya, sekarang ni saya nak buat bumbung saya kan. Mungkin dekat wall yang ni. Mungkin dekat level 1, saya nak bagi dia tinggi sikit contoh kan. Level 1. So, nampak? Okay, bagi tinggi sikit macam tu lah lebih kurang kan. Sekarang ni saya nak buat bumbung tu dia macam slanted, mono pitch dia panggil kan, slanted. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat Ini idea. Kan? Kadang-kadang dekat kampung ataupun dekat luar, kadang tak semua pakai Prabo 5 tu kan, dia nak pakai yang jenis slanted macam tu kan. So macam mana nak buat? Pergi balik ke level first floor tu kan. Let's say saya letak satu bumbung. Okay. And then bumbung tu slanted, dia mono pitch, saya pun letak kat sini contoh lah. Let's say mungkin senang ni buat macam tu. Okay. So bila dia tengok terlampau slanted ni, let's say kita ubah sikit. Dia punya degree ke biasanya mungkin 15 degree atau 20 degree, 25 degree kan. Dia punya angle bumbung tu. Okay, dia akan jadi macam tu. Tapi ada masalah kan. Macam mana nak potong bumbung ni kan, nak bagi cross dia punya wall bumbung tu jadi cross cantik kat situ kan. Mana saya punya bumbung? Okay. Mungkin saya besarkan sikit saya punya bumbung, bagi
dia ada keluar sikit macam tu kan, lebih kurang mungkin 1 meter. Bila pergi balik ke sini kan, nampak bumbung macam tu kan. So apa yang kita boleh buat, first mungkin kita nak adjust bumbung, ketinggian bumbung lah dulu, dapatkan bumbung yang kita nak kan. Jadi saya adjust rendah sikit, mungkin ikut sampai sini. Okay, and then apa yang saya boleh buat, pastikan wall ni yang cross ke bumbung ni isi sampai ke sini lah kan. Okay, mungkin lebih kurang. Okay, pastikan dia exit, dia keluar. Contohnya sekarang ni saya lebih ke 7,000 meter contoh, 7 meter kan. So tak sampai lagi tu kan. So let's say kita lebihkan lagi, mungkin 8. Okay, lebih kurang lah, ada lebih kan. So macam mana kita nak cut bumbung ni, pastikan dinding ni dah tak nampak apa dia cut based on bumbung punya ukuran lah kan. So cara nak buat, select je wall tu, right click, lepas tu pergi dekat mana crop to single plan profile. Pakai ikon sudah, Syah? Pakai ikon ke atas tu. Kan mana ya dia punya tu? Oh, yang apa? Resize punya sebelah tu dia. Okay. Pilih apa wall dengan roof lah sekali. Kita boleh buat macam ni, pilih wall dengan roof sekali. Lepas tu tekan dulu. And then bila klik ni, klik trim. So automatic dia akan potong, nampak? Dekat sebelah sini potong kan. Yang tu tak ambil lah. Tinggal tak apa. Select je sekali lagi. Buat benda yang sama. Dia akan potong, nampak? Even benda ni pun boleh apply dekat tiang kan. Kalau tiang pun boleh. Select tiang dengan bumbung. Lepas tu klik benda ni, tekan trim. Nampak? Tak ada clean kan nanti. So bila dah ada macam ni, kita boleh buat lah kita punya design bumbung tu macam mana kan. Contoh. Kebanyakan design semua tak jenis Prabu 5 kan, ada yang jenis macam mono pitch macam ni kan. So ni tips and trick lah. Saya rasa kita dah cross pukul 1 ni, ada soalan tak? Ada apa-apa soalan? Boleh tengok dekat chat ke? Okay. So saya highlight sekali lagi, jangan lupa siapa yang join ni, please download ArchiCAD, register, trial version 30 hari, buat real project terus. Okay? Guna sebagai real project untuk cuba enhancekan model ni. Mungkin saya boleh highlight sekali lagi, bila kita ada model ni, contoh bumbung macam ni kan, saya klik je, let's say east elevation. Plan kita automatik akan ada lah. Okay. So dia menjimatkan banyak masa kita lah. Okay. Ada soalan je? Semua macam dah pandai. Okay. Zaid, ada nak tambah apa-apa? Mungkin tips and trick kita punya rakan kontraktor ni. Mungkin boleh lah share sikit lah pasal construction lah. Jadi saya rasa ni pasal construction ni nanti saya share screen . Mungkin ada benda yang boleh share sikit lah. Host disable screen lah. Okay, mungkin Cik Husni boleh tolong Cik Zaid dia nak share, mungkin ada informasi dia boleh share daripada AZ team. Boleh, cuba try. Okay. Cuba share. Lihat. Okay, ini perkara yang mudah je lah. Okay. Misalnya saya ada tembok ni. Okay, saya tukar floor ni, saya tukar pada satu konkrit apa pakai lah contoh. Bila saya tukar, bila kita tengok construction kalau saya tekan ni, kita akan tahu tembok tu dia akan duduk atau dia akan berdiri kepada apa konkrit. Betul kan? Okey. Tapi kalau saya tukar, misalnya saya tukar tembok ni,
Okay, atau yang ini, saya tukar dia jadi start partition, contoh. Okay. Bila, Partition lah, partition biasa. okay, biasanya partition. Tapi bila saya pergi balik dekat sini, dia punya construction dia akan faham partition tu tak perlu duduk pada lantai yang paling bawah sekali. Ini aja sudah membantu. Kan, ini aja. Bila saya tengok ini, ini gila babi ni, saya tengok ini software ni. Saya tengok macam mana nak, saya bila saya cuba ni, saya cakap macam mana saya dapat jual basket macam jual apa SketchUp, macam mana saya nak tawan dengan Archicad benda-benda gini ni. Construction tak boleh ni. Jadi benda gini lagi satu, kalau okey, lagi satu apa bumbung lah okey, misalnya kita ada bumbung. Tak tahu Ashraf dah tunjuk ni ke belum, Ashraf? Ashraf? Semua dah tahu ke? Tahu kan? Tips and tricks. You dah tunjuk ni, apa tu rafter? Belum? Boleh tunjuk lah rafter. Rafter, okay. Misalnya kita ada bumbung macam ini lah, biasa punya bumbung lah. Okay. Contoh lah, tukang kita nak cepat kan. Kita dah ada bentuk bumbung, kita nak buat kita punya rasuk bumbung tu. Kita nak buat dia punya rasuk kan, dia punya rasuk bumbung tu, dia punya rafter tu. Jadi kalau saya pergi dekat bahagian atas ni, okey, ini pasal kita nampak gini, pasal dia punya apa tu, dia punya bahagian dekat sini ni. Jadi kalau saya tunjuk outline, dia akan apa tutup betul lah. Tapi kalau saya pergi dekat sini, dekat design ni, dia ada satu command ni, nama dia roof maker. Okay, roof maker tu kalau saya tekan roof wizard, okay, lepas tu kita taruhlah dia punya jarak tu kan. Kalau dekat sini biasa je 600 lah, tapi tak kisahlah. Okay. Dia taruh rafter ke beam ke purlin apa-apa je lah. Yang mana kita tak perlu, kita uncheck lah. Okay. Lepas tu bila kita tekan OK je, kan, dia akan buatkan kita. Okay. Jadi kalau bumbung ni kiranya saya alihkan dia. Dan benda-benda ni Archicad boleh take off. Dia boleh take off berapa banyak, okey, dia punya panjang rafter ni semua. Boleh buat Zai tak take off? Boleh tunjuk tak? Dia ada kalau ini lah, kalau banyak jugalah. Okey. Take off ni misalnya, okey, saya ambil yang dia ada ni dia punya ni ada take off, maknanya kita boleh ukur automatik. Panjang rasuk bumbung tu total berapa kita nak pakai untuk buat bumbung ni. Kan? Dia punya ni apa? Okay. Objek. Okay, misalnya saya pakai, kalau dekat sini ada kan objek inventory memang dah ada lah. Tapi mungkin klik. Nampak? Ditunjuk satu batang berapa kan? Automatik. Nampak ni gambar ni dekat bawah ni, macam mana nak hilangkan ni. Gambar-gambar kita ni semua kat bawah, dia punya tu tak nampak pula, nak alihkan, nak tunjuk semua tu. Sekejap saya kecilkan sikit skrin. Gambar tu semua kat bawah. Okey. Okey. Panjang. Pasal dia berjela lah, terlampau banyak sangat kan? Banyak sangat. So apa-apa kita bikin tu semua dia akan capture. Kalau kita tukar pun dia akan tukarkan kita. Kan? Berapa batang panjang, nak pakai. Berapa panjang dia, tebal dia. Benda tu apa, rafter, nampak? Rafter kan? Jadi benda-benda gini ni memudahkan kita lah untuk kontraktor. Cuma designer memanglah jarang pakai gini kan, tapi kontraktor memang penting. Memang penting ni. Ya, macam tahu kita order tu betul ke tak? Macam dekat lantai, benda yang dekat lantai tadi, detail semua. Tu semua penting. Macam kalau kita pakai 2D memang susah lah. 2D kita tukar, macam tadi Ashraf tukar roof aja, kita nak kena tukar sana, tukar sini. Kalau macam memang benda-benda gini memang, kalau saya banding dengan software-software yang saya pernah pakai, memang Archicad ni tak nak cakap in terms of benda-benda gini lah, perkara begini dia memang terserlah. Kalau macam draw biasa, lain-lain software pun boleh. Kan?
Tapi ini memang ArchiCAD memang kuat dengan benda-benda design sama construction macam gini. Dia kuat. Okay, apa lagi Asyam nak tunjuk Apa lagi I think dah tunjuk itu je lah. Ada tips and trick yang sesuai untuk membantu kontraktor. Yalah, Baik. ya, so far begitu. Yang lain semua macam biasa. Lagi satu. Okay, misalan ya. Okay, let's say Offset sikit masa, sorry. okay, Tapi mungkin okay. Macam misalan apa tu tembok macam ini kan. Misalnya tembok ni. Kita height ni dulu lah height layer. Okay. Tembok ni kita tahu dia datang dengan plaster. Okay. Macam saya tunjuk yang dengan plaster. Misalnya kita tak nak plaster lah. Okay. Kita boleh tukar ni. Kita nak tengok dia punya finish without finishes. Jadi tembok lantai. Kan? Jadi lantai semua dia akan tu. Kalau kita ada macam core OD pun sama. Okey, misalan itu dia punya script pun dia hilang. Misalan saya taruh letak kolom lah misalan kolom ni saya letak taruh structure element, structure function. Okey, load bearing element. Okay, saya taruh dia punya ni okeylah reinforced concrete lah. Okay, misalnya saya tahu berapa je lah. Okay, saya taruh sini sikit. Saya taruh dia punya. Okay, saya taruh sini sikit. Okay, misalnya lah. Okay, nak taruh semua boleh tapi tak apa. Saya taruh sini je. Lepas tu lantai ni pun saya tukar lantai ni untuk structure. Okay, structure kan. So bila kita nak tengok structure information aja untuk engineer kan, kita boleh just tukar ni kepada core of load bearing elements, dia akan tunjuk benda ini je. Yang ada maknanya struktur berbesi. Maksudnya load bearing ni maksudnya struktur berbesi. So katakanlah kita nak hide semua benda lain yang batu ke apa kita nak hide, kita nak tunjuk ataupun nak discuss yang ni bahagian ni ada besi kat dalam ni, ada konkrit besi. So harga mahal ke apa semua kan, contohlah. So boleh buat lah. Satu bila dah set benda elemen tu betul dekat tempat yang betul kan. Bila kita nak hide tu senang. Nampak terus. Dia punya hide element. Mungkin boleh pakai Zaid tunjuk graphic override pula. Graphic override untuk apa dia? Kalau kita nak tunjuk structure, contoh no override tu kan, you cuba klik dekat no override tu and then pilih structure plan. Nampak? Dia akan highlight automatic. Kira on floor plan ke dekat 2D ke 3D, ini dia punya warna semua kita boleh pilih lah. Kita boleh tukar. Cuma macam kemarin saya pergi kat Kuching, satu arkitek tanya, aku nak tengok ni lah, aku punya engineer selalu kasih dia punya design yang melebih-lebih kan. Jadi dia cakap dia nak nampak engineer punya benda-benda yang dekat dalam tu, rangka dia dekat dalam tu, tapi dia bilang tembok ni mengganggu kan. So saya tunjukkan dia lah, saya tunjuk kau bikin satu yang baru, taruh transparent wall lah contohlah. Okay, transparent wall. Okay, lepas tu kita taruh dia punya rule. Kita letak, letak yang baru, new rule, taruh wall, transparent apa kan. So wall ni kita tengok dekat bahagian 3D ni, kita tukar pada glass. Okay. So bila kita ada, so mudah untuk dia nampak rangka-rangka tu, lepas tu, dalam bangunan. Lepas tu belakang dia punya punya bangunan tu, ini salah, all types pula, sepatutnya tembok. Okey. Lepas tu kita boleh letak macam lantai, color kau nak nampak,
dia punya tiang apa warna. So mudah untuk dia buat kerja, dia nak buat apa coordination, nak tengok dia punya apa ada clash detection ke apa. So dia boleh nampak dengan apa visual lah. Okay. Itu yang buat ArchiCAD ni dia lain pada software yang lain yang saya pernah nampak lah. Okay. Bukan terus terang saya cakap, bukan saya angkat ArchiCAD ni pasal saya dekat Graphisoft lah. Itu memang natural. Tapi memang saya dah nampak dekat umur saya dah 50-an ni kan. Dah nampak macam-macam software lah. Bila saya tengok ArchiCAD ni, dia memudahkan kita. Lagi-lagi untuk kontraktor ni memang memudahkan sangat. So saya cakap, kalau orang suruh saya pakai apa software yang tak macam gini saya cakap saya sunat 2 kali pun tak buat lah. Tak boleh lah. Maaf lah kalau cakap kotor sikit. Boleh bulan puasa. Tak adalah bukan kotor sangat lah. Tapi memang itu pasal ini saya punya perasaan sendiri pasal personally saya dah cuba macam-macam software lah. Jadi akhirnya aku nak software yang memudahkan, yang mempercepatkan kita punya kerja pasal kita dah pernah apa merana lah. Okay, buat bangunan 16 tingkat, 8 bangunan. Just imagine dekat Singapura bangunan memang merana bikin pakai software 2D. Memang berada. Jadi bila dengan ada ArchiCAD ni dia betul-betul memudahkan. So orang yang ingat BIM ni susah. Actually dia tak susah, dia sama je macam software biasa. Cuma kita nak kena ada minat. Bila kita ada minat, kita akan cuba macam itulah. So, ya. Kita dah running out of time. Kita dah satu suku dah. Kita dah mencuburi kita. Okay. So sebelum tu sebelum saya nak nak end my punya session, saya nak kenalkan sikit Cik Husni. Dekat session hari ni ada Puan Noriah Abdul Talib. So Puan Noriah adalah mungkin boleh perkenalkan Puan Noriah? Oh, Puan Noriah. Yes. Saya tak dengar Puan Noriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Noriah Abdul Talib daripada Chrysalis Networks. Chrysalis Networks adalah adalah the only syarikat, hanya satu syarikat yang memang distributor kepada ArchiCAD software. Jadi saya memang bekerja rapat dengan Cik Ashraf dan juga Cik Zaid. Pembelian adalah putus. Lain tak berapa. Syarikat saya lah. Okey. Lainnya putus-putus. Okay. Lain secara ulangan. Stable lah my internet Ulangan. connection. Secara ulangan. Secara ulangan. Okey. Putus-putus. Tak betul lagi. Masih tersekat. Kau okey lah. Okey, tak apa. Boleh. Okey, sudah okey. Syarikat saya adalah distributor untuk ArchiCAD software di Malaysia. Satu sajalah ya, saya the only one. Jadi saya bekerja rapat dengan Encik Ashraf dan juga Encik Zaid dalam mempromosikan software ini. Bermakna pembelian ArchiCAD adalah melalui syarikat saya kerana Graphisoft tidak ada office di sini ya, di Malaysia. Mereka hanya ada office di Singapura. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan mengenai harga kapal boleh saja hubungi saya. Dan later lah. Sekarang ni masih lagi dalam pembelajaran kan. Apa-apa pun boleh hubungi Cik Ashraf untuk mendapatkan kontak nombor saya dan juga email saya. Maybe Ashraf boleh paparkan lepas ni ke kalau ada. Itu saja. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Puan Noriah. Okey, untuk last call ada soalan? Kalau tak saya akan hand over saya punya sesi kepada Encik Husni lah. Okey. Okey, bye-bye guys. Nanti jumpa lagi next session. Okey, Encik Husni. Apa ni Cik Zaid punya satu salah kita punya speaker. Allah Rabbana. So, apa dia? Apa dia? Boleh dengar? Ulang tadi apa cakap? Apa ni Cik Zaid? Cik Zaid punya one of kita punya speaker today.
Dan saya tak charm tadi, and then saya tak recognize, then so alhamdulillah the best sharing today. Betul macam yang Cik Zaid cakap, SketchUp is just for viewing. Viewing je. Dia tak boleh nak buat construction, tak boleh. Tak boleh. Lepas tu render pun susah. So BIM ni paling senang lah, paling senang, paling mudah. Dan Cik Zaid kata jatuh cinta. Saya pun jatuh cinta dengan BIM. Okay, alright. So Cik Zaid, very nice lah tadi sharing dan cara nak buat. Of course saya faham dia orang ni masih tak faham tadi punya benda tadi yang di-share tu sebab maybe ada yang tak buat lagi kan. Tapi it's okay. Bagus yang dah join ni, at least nampak dan nampak macam familiar. And then untuk the next session next week, just join lagi, jangan tinggal, jangan miss. Kalau miss tu yang masalah. Nanti kan ada something new lagi kita nak share, nanti you all guys ni akan terlepas. So kita tak nak pasal benda ni amat simple lah. Amat simple, very simple. Cik Zaid jatuh cinta, saya pun jatuh cinta. Okay. So you all guys kena remember lah, kita takkan dapat result yang berbeza kalau if kita masih buat benda yang sama. Then kita kena upgrade. Okay. So for the last session ni, anyone yang rasa dah tak ada apa-apa soalan ke? Tadi kan yang macam Cik Zaid share pasal nak buat roof. Buat roof pun automated. So biasa kita akan lukis secara manual dan kita kena calculate kan. So Lama tu nak habis tu. lama masa. Padahal kita nak buat satu simple housing rumah je yang projek 2-3 ribu je. Tapi kita makan masa yang lama. Betul. Ni dah automated, letak 1 second. Faham. Kalau tak ada kena letih betul lah buat. Saya dah cukup lah, berana lah. Dah cukup lah. It's the right, and you all guys dah jumpa this teknologi yang mana sebelum ni kita dimomok. Saya sendiri, Cik Zaid, untuk pengetahuan Cik Zaid, saya sendiri dimomokkan oleh luar mengatakan BIM kontraktor tak boleh pakai. Lupa Cik Asar ni, baru saya tahu yang BIM ni correct untuk kontraktor pakai. Dia memang untuk kontraktor. Memang untuk kontraktor. Sebab ramai orang ingat fikir BIM ni kena khususnya letak specialist di dalam kita punya organisasi. Kita yang buat projek kecil-kecil ni nak hire orang yang mahal-mahal ni rasa macam belum ada kemampuan kan. Tapi betul juga BIM kadang-kadang nak kena specialist tapi bukan arkitek. Software yang lagi satu. Yang software yang memeningkan orang, yang menyusahkan, yes. Tapi untuk arkitek, bos-bos pun pakai sendiri. Kan? Bos pun pakai. Kita ni akan rasa enjoy kalau something yang kita buat tu adalah memainkan emosi kita ni as senang kan. Terlalu senang. Saya tengok benda ni macam game je. Kita tak macam game. Tapi kita ni dalam reality, of course lah kita tak buat macam ni macam game. Tetapi kalau kita adapt benda ni as a simple game, then kita should enjoy lah. Memang enjoy pun bila saya dan team buat floor plan apa semua kan, memang kita enjoy. Cumanya yang bila you guys ni dah buat, tapi yang penting kena buat. Masalah yang tak buat ni satu isu. And then macam mana kita nak pergi pada yang the next step, macam case nak buat tadi ladder. Lepas tu nak buat ladder yang corner. Tadi kita belajar the basic one dulu. And yang pentingnya kena start buat design basic dulu untuk kita faham. Okay? So Pelan-pelan. Merangkak, lepas merangkak baru kita berjalan, lepas tu baru kita berlari, terbang terus. Betul. Correct. And then kita ni as a contractor membina rumah dan juga renovation. Dan kita ada volume market yang huge. Jadi inilah peluang dia, kita nak tunjuk kita ni pun berbakat. Yes. Lepas tu BIM ni juga cukuplah bagi saya the completion dia punya, kita punya method nak bawa kepada customer ni dengan ada teknologi VR lagi, masya-Allah. Masya-Allah, kan? Betul. Semua benda dia cover teknologi lah. Betul. Sesuai lah. So just use this. And then kepada yang tak masih yang baru nak install dulu. Lepas tu macam siapa tadi? Yang Cik Saifuddin yang tak join last week, Cik Abdul Aziz, nanti kita share link yang minggu lepas punya session tu untuk 1 hari tu, tengok sesi tu dan terus malam ni buat plan. Okay?
buat plan dia. Dan nanti minggu depan nanti kita ada sesi lagi macam ni. Lepas tu kita akan Q&A, kita tengok progress, update. Boleh? Okay. Nak juga link. Okay, baik. Kita hantar kepada Cik Nazir. Cik Nazir, isu dia tak boleh nak install sekarang dah boleh. So, baik kita hantar link dan tengok video tu. Spend your time untuk menimba ilmu lah. Macam saya letak analogi parang lah. Asyik duk asah je, kerja memanjang je. Kalau tak asah parang bila dia nak tajam kan. Parang pun boleh tumpul lah. Tapi pasal analogi parang ni, saya memang suka analogi parang ni. Kadang-kadang kita ada kapak kita chop, kita tak fikir. Kadang-kadang kita kena relax dulu, kita asah. Okay, kita asah. Ni waktu kita asah ni. Pada asah bila kita tebang, dia tajam, itu yang makin lagi cepat. Jadi ni masa dia macam itu. Betul. Itu yang sama juga kita going the business kita as a founder, business owner, spend your time untuk asah you punya parang satu hari je. Yang dah selama ni kita dah 30 tahun, 40 tahun yang dah membazir masa sekarang ni, satu hari ni untuk kita nak upgrade more. Alright? Upgrade your game, upgrade your game. Okay? So, kalau dah tak ada apa-apa, kita boleh end this session. Dan terima kasih pada Cik Zaid, Cik Ashraf, Puan Nuriah dan kepada everyone yang committed. Cik Arimi amazing dan nanti boleh kita hire dia lukis plan untuk kita. Banyak lagi nak tanya sebenarnya, tapi nantilah saya kena berstudy dulu. Boleh study. Kalau ada nak soalan baik tanya dulu, masih kita ongoing lagi, maybe boleh membantu orang lain juga untuk that question. Soalan-soalan ni yang jenis yang kecil-kecil, nak tambah grid line, nak add grid line ni, macam ni yang dia pakai grid line ada 5 saja kan. So benda-benda tu saya tengah duk tapi masih tak berjaya lagi lah. Ada, insyaAllah ada, semua benda-benda tu ada. Benda tu ada kan, tambah grid line, cara-cara nak potong. Dia kalau yang detail. Itulah, dia kalau nak tanya soalan yang unlimited lah, yang tak ada tu, itu kalau dapatkan lesen daripada Cik Nuria kan, 24 jam mesej saya pun saya akan layan. Betul. Boleh share ke harga berapa software ni lesen je? Nanti yang tu mungkin Cik Usni dengan Nuriah, Cik Nuria lah yang akan contact lah. Okay? It's okay, just you all boleh guys going through. Tak apa. Sementara ni. Pakai dulu. Pakai dulu pelan-pelan, tak apa. Ada lagi 18 hari. Buat dia. Orang dah 18 hari ni, satu hari satu design, expert lah keluar je nanti. InsyaAllah, amin. Okay, so dah tak ada apa-apa Dari ni okay? Boleh, tak masalah. Okay, alright, so, alhamdulillah. So kita tamatkan di sesi ini dan kita akan jumpa pada next week, alright? Hari Khamis jam 12, okay? So dah tak ada apa-apa Cik Ashraf pun tak ada apa-apa, Cik Zaid tak ada apa-apa. Itu saja. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. And there's no one like me that makes it easier. No, I'm not her. No, never.
live